Kita bukan dari bangsa yang lemah. Kita diprogramkan dengan fikiran yang salah. Kita dia okey, orang Melayu ni lembek, lemah, tak pandai berniaga. Siapa kata? Semangat tu. Jadi insyaAllah kita ke panelis kita yang seterusnya. Okey Kak Coach Nora, cantik berbusana Melayu hari ni, Masya Allah, macam Puteri Gunung Ledang. Okey, salah satu elemen penting dalam kebangkitan bangsa dan watan ialah ekonomi. Kita tahu makmur ekonomi maka makmurlah bangsa, negara dan rakyat. Bahkan akan meletakkan negara kita sebagai bangsa yang disegani. Sebagaimana di zaman Empayar Melaka dulu kita satu kerajaan, pusat entrepot utama dunia, sehingga dikatakan oleh Tom Perez, barang siapa yang menguasai Melaka maka dia ibarat dia mencekik leher Venice. Begitulah hebatnya ekonomi Empayar Melaka satu ketika dulu. Jadi sebab Coach Nora ni kepakaran dia dalam bidang ekonomi lah kita akan tanya tentang ekonomi. Panduan 24 di dalam buku Panduan Cinta Watan ada menyebut bina ekonomi berasaskan prinsip Imam Ghazali dan Ibn Khaldun. Jadi soalan saya kepada Coach Yan sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang pembangunan ekonomi, mungkin Coach Yan boleh huraikan sedikit secara ringkas bagaimana yang dikatakan ekonomi berasaskan prinsip Imam Ghazali dan Ibn Khaldun ini. Dan yang kedua, kita bagi 2 soalan sebab dia last. Bagaimana, sebab kita bercakap dari konteks wanita kan, kita seorang wanita ini untuk sama-sama memastikan kita juga mampu sama-sama memainkan peranan kita dalam memajukan ekonomi bangsa sesuai dengan memanfaatkan kapasiti dan potensi kita sebagai wanita. Kusyan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, baik, terima kasih pada moderator kita untuk soalan yang pertama tentang Panduan Cinta Watan yang ke-24. Bagaimana sebenarnya prinsip pembangunan ekonomi mengikut Imam Al-Ghazali. Alright, bismillah. Alhamdulillah. Allah beri peluang untuk bersama dengan usahawan-usahawan sebagai trainer usahawan-usahawan, yang mana saya lihat inilah yang menjadi tersangkutnya pada ramai usahawan hari ini kerana mereka tidak jelas erti dan makna di sebalik perjuangan dalam bisnes itu sendiri. Yang mana bila kita kaji dan tengok tokoh-tokoh Islam itu sendiri memang dah menjalurkan, ada garis-garis kita. Macam mana kita tak mudah down dalam menjalankan perniagaan, nak capai, nak bangunkan ekonomi kita. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah berniaga, berbisnes adalah untuk membahagiakan diri kita. Okey, ini saranan Imam Al-Ghazali. Prinsip yang kedua, berniaga, berjaya, kaya, tapi untuk membahagiakan kaum keluarga, saudara yang terdekatnya. Dan yang ketiga adalah untuk membantu masyarakat, ummah Islam, agama, bangsa dan negara itu sendiri. Okey, jadi bila kita faham 3 asas ini, datanglah apa saja ujian dalam perniagaan, datanglah apa saja ujian dalam ekonomi kita hari ini yang kita rasa ditindas, kita rasa kita tak boleh. Macam mana malaikat maut buat yang untuk perjuangkan ekonomi Islam, kita nak tukar pattern tu, kita nak break the pattern yang mana selama ni kita bergantung kepada luar, kita bergantung kepada orang-orang asing untuk kita rasa kita lemah, kita rasa kita tak boleh, kita rasa kita perlukan dana, bantuan. Sebenarnya kita boleh break the pattern itu sebenarnya. Ramai tidak ada kesedaran. Sebab apa? Sebab kita merasakan kita bangsa yang lemah. Cuba kita lihat balik DNA leluhur kita. Lihat balik seperti mana Ustazah Atih menyampaikan tadi. Kita bukan dari bangsa yang lemah. Kita diprogramkan dengan fikiran yang salah. Kita dia okey, orang Melayu ni lembek, lemah, tak pandai berniaga. Siapa kata? Siapa kata? Tanya diri kita, siapa yang kata? Itu adalah program yang salah yang diletakkan
secara berstrategi yang lama. Mereka telah plan untuk lemahkan bangsa Melayu itu sendiri. Jadi, saya terus kepada menjawab soalan yang kedua. Bagaimana sebagai seorang wanita sebenarnya kita boleh bangkitkan, membantu, ambil posisi kita, membantu ekonomi watan itu sendiri. Okay? Bismillah. Macam ni. First, setiap orang kena jelas bahawa hidup kita membawa kepada dua. Hamba dan khalifahnya di muka bumi ini. Hamba, benar kita beribadat. Buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Tapi beribadat itu bukan sahaja atas tikar sejadah. Beribadat itu dalam mempertahankan ekonomi, membantu menaikkan darjat, bantu naikkan ekonomi ummah. Bukan buat kerja, buat bisnes, otak ni hanya fikir lepas hidup aku dah lah, cukuplah. Kita kan syukur. Syukur yang sebenar bila kita buat tindakan atas apa yang kita syukuri. Kita tak meremeh-remehkan potensi yang kita ada. Setiap orang mempunyai potensi yang Allah dah rencanakan, mentakdirkan dan menyusun dalam perjalanan hidup dia. Dan kita kena besarkan pemikiran, besarkan hati kita. Seperti pesanan Walid. Walid pesan apa yang menyentap hati saya. Kita Islam perlu kaya bukan tentang untuk hidup seperti orang kaya. Tapi Islam perlu kaya sebab kita nak mengkayakan lebih ramai umat-umat kita. Nak membantu kebangkitan agama kita. Kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan pun hidup. Kalau kerja sekadar kerja, binatang pun bekerja di hutan. Kalau hidup sekadar nak cukup-cukup makan, kita sebenarnya lupa kita adalah orang yang pentingkan diri kita. Kita pentingkan diri kita. Konon-konon kita ingat kita dah bersyukur. Tapi syukur itu dizahirkan dengan tindakan kita. Macam mana kita menyumbang balik apa yang dah kita dapat hari ini. Tak cukup sekadar diri. Tak cukup sekadar keluarga. Tak cukup sekadar lingkungan yang kecil. Ambil posisi, besarkan hati untuk bagi lebih, untuk memberi lebih. Kaya bukan untuk diri kita yang kaya. Kaya untuk Islam itu bangkit dan berjaya. Itulah pesan Walid yang membuatkan saya jelas dengan perjuangan untuk menerapkan setiap usahawan itu kena berbalik kepada paksi asas. Kena berbalik kepada fitrah ketauhidan. Dan bertauhid juga kepada menerapkan nilai-nilai Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dirinya. Kasih sayang tu. Kalau tak ada kasih sayang tak boleh kekal. Tak boleh buat bisnes tu. Sebab apa? Sebab diri sendiri. Bila kasih sayang tu besar, aku nak memberi lebih. Aku sakit kalau aku tengok orang susah, aku tak boleh bantu. Yes, aku dah cukup. Cukup untuk aku. Cukup untuk family aku. Tapi bila orang datang, aku tak boleh pergi lebih. Aku sakit. Tengok bangsa aku sakit. Itu yang perlu ada dalam diri kita. Kat mana? Mana jati diri kita tu? Kita kena bangkitkan balik. Berjuang mengikut posisi masing-masing.